Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah yang dikasihi Dr. Syawal bin Narawi dan rakan-rakan sekalian. Okey, baiklah, pada hari ini saya akan mempersembahkan sebuah video simulasi pengajaran set induksi tingkatan 3 karangan respons terbuka. Saya harap anda semua menikmati video ini. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera semua murid-murid saya. Buka kamera dulu. Tolong buka kamera semua. Ibtisam, tolong tengok kawan-kawan semua buka kamera ke tak? Okey. Cikgu nak ucapkan selamat datang ke sesi persekolahan tahun 2022 dan 2023. Selamat datang ke tingkatan 3. Okey. InsyaAllah tahun ni awal-awal semua akan mengambil PT3. PT3 kan? Jadi subjek saya ni penting. Subjek wajib ni. Bahasa Melayu. Jadi saya harap awak semua dapat berikan tumpuan yang sepenuhnya lah sewaktu kelas saya. Walaupun kita jauh di mata, tapi saya harap awak dekat-dekatkanlah hati awak tu untuk menerima ilmu saya pada hari ni. Boleh? Okey, Ibtisam, tolong tengok siapa yang tak masuk kelas lagi. Saya nak hantar dalam grup chat WhatsApp. Nak inform parents. Saya nak beritahu kat mak ayah siapa anak-anak yang tak masuk lagi ni. Ni kelas pertama kita ni. Kena semangat lah. Tahun baru kena ada azam barulah. Hari tu awak semua adalah antara anak-anak istimewa lah yang masuk tahun 2020. Hari tu kelas dah start. Atas talian. 2021 tingkatan 2 pun atas talian. Ni tingkatan 3. InsyaAllah sekejap je lah. Nanti kita akan berjumpa secara bersemuka 4 hari bulan 4 insyaAllah. Hari Senin nanti Ni Senin lagi 2 minggu. Jadi untuk seminggu ni kita akan ada penggiliran lah. Jadi saya harap nanti saya masuk berjumpa dengan awak, sekurang-kurangnya awak dah adalah pemahaman sikit tentang topik yang kita nak belajar ni. Ibtisam, siapa yang tak datang? Ada tak yang tak datang? Semua hadir saya yakin lah semua untuk kelas pertama ni dia excited sikit lah kan. Semuanya teruja nak masuk kelas. Sebab apa? Kelas pertama. Okey. Jadi kita teruskanlah dengan kelas kita hari ni. Tapi sebelum tu saya nak panggil Ibtisam lah sebagai ketua kelas kan. Ketua tingkatan, saya nak tolong bacakan doa untuk kelas kita. Bismillah. Amin. Terima kasih Ibtisam. Syafitran ada tak? Ibtisam, cuba buat tengok Syafitran ada ke tak? Tahun lepas dia banyak tak masuk kelas saya. Syafitran. Dia tak buka kamera. Syafitran buka kamera sekejap. Cikgu nak tengok lah muka kesayangan cikgu ni. Rindu sangat dah. Ada pun dia. Syafitran, awak jangan lari-lari Awak buka kamera awak. Macam saya tak tahu Taktik-taktik awak semua ni masa saya jadi pelajar pun saya dah buat dah. Jangan ikut saya. Yang baik tu boleh ikut. Yang tak baik tu tolong tinggalkan Okey, kita nak belajar apa hari ni? Ni wajib ni sebab awak pun dah masuk tingkatan 3 kan? Kalau tak boleh tulis karangan lagi, jenuh lah. Ni sebelum SPM awak ada PT3 ni. PT3 nak sambung balik ni tahun ni. Awak kena kuasai lah tajuk yang saya nak kongsikan hari ni, iaitu karangan respon terbuka. Okey. Objektif pelajaran kita hari ni, saya harap di akhir kelas nanti awak dapat menyenaraikan 10 jenis karangan respons terbuka. Okey. Saya rasa ini pun awak dah pernah belajar jugalah masa tingkatan 1 dengan tingkatan 2. Antara ingat dengan tak ingat je. Tapi tak apa, saya akan pergi balik semula. Kita cuba tarik baliklah ingatan tu dekat awak-awak semua. Okey, Ibtizam? Ibtizam? Semangat sikit Ibtizam. Muka dah handsome macam K-pop lah tu. Janganlah menguap-nguap. Tutup mulut. Okey. Kemudian saya nak awak akan dapatlah kemahiran untuk menulis perenggan, pendahuluan menggunakan bahasa yang menarik dan gramatis. Yang ini pun saya tahu dah daripada sekolah rendah lagi sebenarnya awak memang dah pakar dah ni tulis pendahuluan kan. Cikgu-cikgu bahasa Melayu dulu pun dah ajar awak dah. Okey, kemudian ini menulis 4 perenggan isi dengan bahasa yang gramatis secara kritis dan kreatif. Alia Anis mana Alia Anis? Cikgu rindu kat awak. Tahun ni awak jadi ketua penolong kelas lah. Tolong Ibtizam saya lantik awak terus lah. Kita tak payah buat vote dah. Cepat je Okey. Ini soalan cepu mas ni. Saya nak siapa-siapa yang boleh menjawab soalan ni lah. Saya tak nak panggil nama. Bagi saya beberapa contoh ataupun jenis
karangan respon terbuka yang awak pernah pelajari semasa tingkatan 1 dan tingkatan 2. Cuba bagi. Siapa nak kongsi dulu? Ashraf. Okey, Ashraf cakap karangan penceritaan. Ya, betul. Terima kasih. Okey, ini dia. Nampak tak? Ada berapa jenis ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 Kena pastikan awak ingat 10-10 ni. Sebab 10-10 ni dia ada berbeza bentuk dia. Dia ada berbeza format. Jadi hari ni yang kita nak tengok adalah karangan fakta sahaja. Yang lain-lain ni nanti kita akan buat pada minggu seterusnya. Macam mana kita nak kenali bentuk karangan fakta? Mana kita nak kena pasti? Pertama, dia ada suruh nyatakan langkah-langkah. Nyatakan langkah-langkah. Kalau dapat soalan macam ni, nyatakan langkah-langkah, terus highlight. Sebab tu saya suka sangat kan suruh pelajar-pelajar saya beli benda ni untuk buat subjek saya saja. Sebab apa? Sebab ini memudahkan, okey. Ada kajian yang menyatakan kalau kita guna warna, kita memang boleh ingat. Selain saya ajar bahasa Melayu, saya juga nak kongsi dengan awak cara-cara macam mana kita nak kukuhkan lagi ingatan kita. Boleh kalau boleh seorang sediakanlah satu. Tak payah beli yang mahal, beli kat kedai Iko pun ada. RM2 boleh dapat 3. Tak beli mahal pun tak apa. Siapa yang tak boleh beli, bagi tahu saya, boleh WhatsApp saya secara personalan nanti, insya-Allah kita usahakan sama-sama, insya-Allah. Okey? Awak boleh baca lah seterusnya. Slide ni saya akan kongsikan dekat kita punya Google Classroom, nanti awak boleh download dekat situ lah. Kalau dalam karangan ni kan, paling penting awak kena kuasai penanda wacana. Penanda wacana ni sangat penting, ya. Dia akan membuatkan ayat awak lebih gramatis. Ada koheren kohesif. Kalau tak faham apa koheren kohesif, dia macam ada kesinambungan. Macam tu. Lecturer saya dululah masa saya belajar dekat sarjana muda dulu, dia suka guna koheren kohesif. Saya pun dah terikut. Tapi bahasa mudahnya tu, dia kena ada kesinambungan. Kalau tak faham kesinambungan juga, pergi buka internet, pergi Google PRPM, masukkan apakah itu kesinambungan. Boleh kita gunakan segala apa yang kita ada ni, medium-medium yang memudahkan kita ni. Handphone awak ni, saya tahu awak buat main PUBG lah, main ML lah, awak pergi guna Google dia, cari informasi. Bukan setakat nak main game je. Boleh? Kita selingan sikit, selingan. Okey, dalam pendahuluan kita kena ada penanda wacana. Okey, kita boleh gunakan dewasa kini, pada era globalisasi ini. Macam-macam lagi. Siapa nak bagi saya contoh? Siapa-siapa lah, saya tak nak panggil nama. Kan panggil nama kan terkejut. Saya pun terkejut kalau saya kena panggil nama tiba-tiba kan. Jadi cuba bagi. Saya tak nak ada Iktizam ke Alia ke, saya tak nak Syafitrin juga. Orang lain. Siapa? Diam je ni kelas tiba-tiba. Nak cikgu panggil ke? Cikgu panggil Boleh? Wenmin? Tolong berikan contoh satu Wenmin untuk pendahuluan. Terima kasih. Okey, dasar warsa ini. Betul, indahnya bertanya Wenmin. Wenmin ni saya suka sebab dia punya pengetahuan vocabulary bahasa Melayu dia tu besar, luas. Pengetahuan perkataan dia tu luas. Saya sukalah. Okey, kemudian kita pergi isi pula. Terima kasih Wenmin. Kita boleh gunakan antaranya, selain itu, tambahan pula. Dia banyak lagi lah. Yang ini tolong salin nanti dan tolong senaraikan mana yang awak tahulah mana awak tambah sendirilah kat sini. Yang ni penting ni. Yang ni penting. Bukan untuk karangan fakta sahaja. Ini untuk karangan-karangan lain pun boleh. Karangan respon tertutup ke, karangan respon terbuka ke, kita guna penanda wacana yang sama. Kemudiannya kita ada penutup. Penutup ni dia tak banyak sangat penanda wacana dia. Lagipun dia satu perenggan je kan. Kita boleh lah guna kesimpulannya, tuntasnya. Yang senang-senang lah. Nanti berikan contoh kat puan ni Okey. Saya nak awak semua tonton video. Setelah awak dah tonton video tu tadi, cuba awak bagi saya pendapat mengenai gangguan seksual. Pendapat mengenai video tu sendirilah. Kita panggil sesiapa? Siapa-siapa yang nak menjawab? Ada sesiapa nak jawab? Iktizam je. Jawablah Iktizam.
Ya, Ibtizam. Terima kasih Ibtizam. Gangguan seksual ni dia sering berlaku, tak kira lah pada mana-mana jantina sekalipun. Sekarang ni memang masalah gangguan seksual ni semakin menular. Okey, terima kasih Ibtizam. Okey, seterusnya. Saya nak bagi contoh soalan lah. Soalan fakta. Okey, kita sebelum nak jawab kita punya soalan tu, kita kena kenal pasti dulu dia punya tema dengan kehendak soalan kita. Saya bacakan soalan. Kes gangguan seksual bukanlah perkara baharu, malah telah menjadi masalah yang semakin membarah dalam kalangan masyarakat. Nyatakan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah gangguan seksual. Okey, siapa yang nak menjawab tema soalan? Okey, Wenmin nak jawab. Okey, apa dia Wenmin? Tema soalan? Tema soalan adalah kes gangguan seksual. Betul Wenmin. Terima kasih Wenmin. Okey, tema soalan kita adalah kes gangguan seksual. Jadi, kehendak soalan pula apa? Apa yang kehendak soalan tu nak? Syazwitran? Boleh tak tolong jawabkan tu cikgu? Okey, kehendak soalan dia betul lah tu Syazwitran. Terima kasih. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menangani masalah gangguan seksual. Pandai. Jadi, bila kita dah mengenal pasti kita punya tema soalan dan kehendak soalan, barulah kita boleh menulis pendahuluan. Jadi, mari kita sama-sama hasilkan kita punya pendahuluan. Boleh? Okey, tolong keluarkan buku tulis anda semua. Salin dulu soalan ni. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.